Kita rekod kalau kawan-kawan kamu yang tak dapat join, harap dia boleh lah rakaman kita ni. So hari ni kita nak sambung ortografik tapi bahagian pendimensi. Pendimensian. Okay. Kita ada 2 orang aja ni kat sini. Okay, so kita tengok kat sini dulu. Masih lagi 5 orang. Kalau saya teruskan ya. Nanti kawan-kawan kamu yang tak dapat join, dia tengok je rakaman ni. Okay, pendimensian. Okay, pendimensian ni kau boleh dengar semua? Okay, pendimensian ni kita nak apa nama ni? Kita nak bagi dia ukuran. Okay, ukuran untuk kita punya ukuran. Kita punya objek ataupun rajah. Okay, objek ataupun kita punya rajah kat sini. So kat mana kita nak tunjuk, kita nak buat pendimensian dekat objek kita lah, sama ada pandangan atas, pandangan hadapan atau pandangan sisi. So komponen pendimensian kat sini yang awak perlu tahu, kat sini ada 4, iaitu garis pendimensian. Okay, garis pendimensian ni komponen kita ada komponen. Okay, komponen pendimensian terdiri daripada garisan. Ni garisan dimensi. Okay, garisan dimensi yang ini garisan dimensi. Okay, lepas tu garisan tambahan. Lepas tu sekejap sekejap. Okay, lepas tu ni kat sini saya dah tunjukkan. Sekejap saya betulkan sikit. Okay, nampak jelas di sini saya terangkan semula. Okay, ini pendimensian kamu. Mula kamu kena tahu dulu sebab ini adalah yang saya nak terangkan ni adalah lebih kepada soalan objektif bahagian A. So garisan pendimensian. Okay, garisan pendimensian awak mesti maksudnya adalah ataupun kegunaannya adalah untuk menunjukkan titik mula dan titik akhir. Ini yang garis dimensi awak ni yang ditunjukkan. So ini garis dimensi awak ni. Titik mula dan titik akhir. Kalau tak ada garis dimensi macam mana kita nak tahu kan ukuran dia? Kemudian mesti ada garis tambahan. Garisan tambahan yang ini Ni garisan tambahan. Ni garisan tambahan. Garisan tambahan ni yang ni semuanya. Semua ni garisan tambahan. Okay. Garisan tambahan ni adalah garisan untuk menandakan objek yang didimensikan daripada objek. Kita nak, awak dah bagi ukuran tapi awak nak tahu sempadan dia. Daripada A ke B, daripada mana ke mana. Ni maksudnya, ini maksudnya garisan tambahan. Mesti nak ada garisan tambahan. Kalau garisan tambahan tak ada, salah. Okay, kemudian garisan penunjuk. Ni komponen dia garisan penunjuk. Garisan penunjuk menunjukkan butiran di dalam lukisan itu selanjutnya digunakan untuk menunjukkan bulatan atau lengkung. Okay, ini garisan penunjuk. Ini garisan penunjuk. Ni semua ni garisan penunjuk. Ni garisan penunjuk dia. Okay, biasanya untuk ada dekat dalam lengkungan ataupun bulatan. Okay, jari macam tu. Okay, lepas tu ruang kelegaan. Ruang kelegaan ni dekat kawasan sini lah. Ni mesti ada ruang. Dia tak boleh bercantum. Okay. Masih 5 orang lagi. Okay, ruang kelegaan ni tak boleh bercantum. Sini ruang kelegaan awak. Sini ruang kelegaan ni. Mesti ada ruang kelegaan. Okay, awak kena hafal lah. Garisan dimensi. Okay, titik mula dan titik akhir. Menunjukkan titik mula dan titik akhir. Kemudian garisan tambahan.
menandakan jarak yang didimensikan. Ini garisan tambahan. Okey. Lepas tu garisan tambahan. Ini garisan tambahan. Kemudian ruang kelegaan. Okey, ruang kelegaan ni menunjukkan jarak atau ruang kosong. Kemudian garisan penunjuk menunjukkan butiran di dalam lukisan yang digunakan untuk bulatan ataupun lengkungan. Biasanya apa tu, jejari ataupun dimensi lah. Okey. Kemudian kita tengok yang kat sini. Okey, ini komponen. Jangan keliru komponen. Okay, yang seterusnya adalah dia punya jenis-jenis pendimensian. Okey, ini adalah jenis-jenis pendimensian kat sini. Okey, jenis-jenis pendimensian. Kita ada, okey, tadi awak faham masa nak dimensi tu apa komponen dia. Okey, sekarang ni jenis-jenis. Kita ada dimensi, size. Okey, dimensi size ni ada tiga jenis. Awak boleh ukur ketinggian. Tak nampak dah pula. Sekejap saya ubah. Okey, tinggi. Okey, kemudian dalam dia ataupun lebar dia. Okey, ni contohnya ni. Kalau ini pandangan hadapan, contohlah ini adalah tinggi. Kalau ini adalah lebar. Okey, pandangan hadapan kita tak boleh nampak dalam. Nanti baru saya tunjukkan. Kemudian kita ada kedudukan. Ini yang pertama. Okey. Yang kedua, kita ada kedudukan. Okey, kedudukan ni maksudnya kita nak tahu kedudukan pusat, suatu pusat tu. Okey, kedudukan pusat. Daripada garis permulaan hingga kedudukan pusat tersebut. Kemudian pendimensian bulatan dan lengkungan. Ni yang ketiga. Pendimensian jejari. Ni jejari. Okey. Kemudian bulatan dan lengkung. Kemudian sudut. So awak kena hafal lah. Ada 6. 1, 2, 3, 4. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kalau dia tanya apakah jenis-jenis pendimensian saiz, awak kena sebut ketinggian, kedalaman, kelebaran. Okey, kalau dia minta jenis-jenis pendimensian. Okey, jenis pendimensian ada 5. Saiz, kedudukan, jejari, bulatan dan sudut. Okey. So, seterusnya. Ini saya tunjuk sekali lagi . Ini yang pertama. Okey, pendimensian saiz, kemudian pendimensian kedudukan, pendimensian jejari, pendimensian lengkungan atau bulatan, okey, pendimensian sudut. So jenis-jenis pendimensian ada 5. Okey, untuk pendimensian saiz kita ada 3. 1 ketinggian, 1 lagi kelebaran, kelebaran, 1 lagi kedalaman. Ingat ingat tau. Dalam topik pendimensian ni, apa yang awak kena ingat, yang akan mengelirukan awak, pertama komponen. Komponen ada 4. Ni dia 1, 2, 3, 4 komponen pendimensian. Yang kedua jenis pendimensian ada 5. Ni jenis pendimensian. Kemudian ciri-ciri pendimensian saiz. Pendimensian saiz ada 3. Sekarang nanti kita tengok ni konsep pendimensian.
Konsep pendimensian. Konsep pendimensian. Ada dua. Okay. Nanti saya terangkan dulu yang ini. Okay, sekarang kita tengok bahagian ini pula. Fakta penting. Okey, yang ini. Fakta penting berkaitan dengan macam mana nak buat anak panah. Okey, fakta penting. Okey, ini sangat penting. Anak panah perlu dilukis halus dan runcing serta menyentuh garisan tambahan. Okey, garisan tambahan garisan tambahan tu kat sini kan. Ni garisan tambahan awak ni. Ni garisan tambahan. Yang ini uh, aduh, jap. Ni. Ni alamak, sorry ni garisan tambahan awak yang ini. Yang sekarang ni anak panah ni berada dekat atas garisan dimensi. Okey. Garis anak panah berada dekat atas garisan dimensi. Tapi awak punya hujung anak panah ni mesti menyentuh garisan tambahan. Maksudnya kalau garisan dimensi awak begini okey. So garisan tambahan awak kat sini. Sini dan sini. Faham? Okey, ini garisan tambahan awak yang dimaksudkan. Okay, kemudian bulatan atau lengkuk anak panah garisan penunjuk atau jari mesti menuju ke pusat bulatan atau lengkuk. Okay. Lepas tu garisan tambahan perlu mempunyai ruang kelegaan. Okay. Ini penting ni. Mesti ada ruang kelegaan. Kalau objek awak ni, dia tidak boleh menyentuh, dia mesti ada ruang kelegaan. Ruang kelegaan lebih kurang samalah. Saiz je, janganlah satu besar satu kecil. Okay, ni ruang kelegaan awak. Okay, kemudian ukuran dimensi, jarak antara ruang kelegaan dengan objek adalah 1 mm hingga 2 mm. Tak boleh jauh sangat, tak boleh menyentuh. Ukuran dimensi perlu dilakukan di tengah-tengah garisan dimensi. Okay, maksudnya dekat sini lah, tengah-tengah lah. Tak boleh hujung, tepi, tak boleh. Semua mesti berada dekat tengah-tengah. Pendimensian perlu seragam antara satu sama lain. Okay, maksudnya kalau awak guna huruf kalau awak ada serong sikit ke kanan ke kanan lah awak punya tulisan macam tu. Okey, dan kalau dia ada dua jenis satu dimensi terjajar, satu ikut arah. Kalau ikut arah saja. Kalau terjajar saja. Kejap lagi tunjukkan. Okey, nak buat anak panah mesti bentuk dia macam ni. Okey, awak tak boleh lukis bentuk macam ni. Tak boleh. Okey, ataupun buat macam ni. Okey, pun saya tak terima sebab yang awak belajar adalah mesti ini pendek, yang ini panjang. 1, 3. Macam ni. Okey. Lebih kurang macam ni. Yang ini tak boleh. Yang ini macam 1-1. Yang ini 1, yang ini jarak dia 3 lebih kurang. Kalau macam ni pun saya tak terima. Pendek sangat pun tak terima. 1, 3 dia kena panjang sikit. Okey. Boleh Ada berapa ni? Ada lagi? Okay. Next. Apa? Hari ni pendimensian je. Kawan awak boleh tengok YouTube. Saya harap suara saya jelas. Okay, ini dia konsep pendimensian. Okay, konsep pendimensian biasanya awak akan tertukar dengan jenis-jenis pendimensian. Tu. Okay, sebab konsep ni ada dua jenis yang awak belajar lah. Nanti cerita sebenar lain lah. Ini dekat cerita yang awak belajar ni ada dua jenis. Satu sistem terjajar, satu sistem ikut arah. Okey, apa dia terjajar? Teks ukuran, ketinggian dan kelebaran. Ni kelebaran. Ni ketinggian. Ini yang dimaksudkan, ini kelebaran. Ni kalau ukuran macam ni maksudnya kelebaran. Okey, lepas tu kalau macam ni maksud dia ketinggian. Tak cantiknya. Sekejap Apa baru masuk? Oh, Rachel. Hai Rachel. Tak apa Rachel. Hari ni, sorry. Terover pula. Hari ni kawan awak tak ramai tak apa.
Sebab hari ni pendimensian sahaja. Saya nak habiskan topik ni sebelum kita masuk topik yang paling susah. Yang itu tak boleh, yang itu kau nak mesti ada. Okey. Yang ini ketinggian. Hmm. Okey, ni ketinggian, kelebaran. Okey, nanti ada kedalaman. Okey, yang ni dia kata teks ukuran ketinggian dan kelebaran ditulis secara selari. Maksudnya kalau terjajar ni kan dia tinggi kan, maksudnya dia akan berpusing ni, nampak ni teks dia ni berpusing. Selari dengan garisan pendimensian. Selarilah. Maksudnya kalau dia tu tinggi, ada kena pusing juga untuk dia. Tapi beza dengan ikat arah. Ikat arah tak. Teks, ukuran ketinggian dan kelebaran ditulis secara mengufuk. Ni mengufuk, yang ni selari. Teks dia selari, selarilah. Selari dengan garisan pendimensian. Ni garisan pendimensian kan selari. Ataupun awak boleh faham ini mengufuk, ini menegak ataupun mencancang. Okay. Ni mencancang, ini mengufuk. Teks dia. Teks dia mengufuk. Tak ada masalah. Kalau ikat arah mengufuk aja semua. Semua teks ikat arah mengufuk. Awak kena tahu tu je. Terjajar dia pusing-pusing lah. Dia jadi apa dalam keadaan selari dengan anak panah. Okay. Selari dengan garisan pendimensian. Okay, sekarang kita tengok. Oh, sorry. Baru masuk. Sekejap seterusnya. Seterusnya ini. Ini garisan sistem terjajar. Terjajar terjajar. Kalau ikat arah dia mengufuk kan. Ni macam mana nak buat pendimensian. Okay, ini pendimensian tadi ada apa? Ada 5 kan. Kedudukan. Lepas tu saiz. Saiz. Lepas tu kedudukan. Ini dia. Ini. Ini. Ini adalah pendimensian untuk apa tu saiz. Maksudnya ni mewakili lebar. Ni lebar. Ni pandang atas ni. Lebar. Nampak nak panah. Ada ruang kelegaan. Ada garisan pendimensian. Ada garis. Hai Wendy. Wah, hari ni Wendy baru first time Selalu Wendy tak dapat join. Okay, ada ruang kelegaan. Hari ni saya berada di sekolah. So kalau awak rindu dengan sekolah, awak tengoklah keadaan sekolah. Tapi dekat office saya je lah, dekat bilik ni je lah. So saya berada dekat sekolah hari ni. Lepas tu yang ini pendimensian untuk saiz. Okay, ini untuk kelebaran. Kalau yang 75 ni untuk kedalaman. Kalau 90 darjah ni dimensi jenis sudut. Okay, sudut. Okay, yang 30 ni jenis apa ni? Ni jenis kedudukan. Dan juga 30 yang ni pun jenis kedudukan juga. Sebab dia nak menentukan kedudukan pusat ni dekat mana daripada garisan ni. Kan? Okay, lepas tu kita ada pendimensian untuk bulatan ataupun lengkung. Ni bulatan atau lengkung. Okay. So ini cukuplah pendimensian kat sini. Ini nama dia pendimensian terjajar. Okay, terjajar maksudnya awak punya teks tu dia selari dengan anak panah. Okay. Okay, kemudian kita ada pendimensian ikat arah. Okay. Masa awak baca masa awak tengok soalan tu, masa nak buat awak kena tengok soalan. Dia nak jenis pendimensian apa. Okay, yang ini pendimensian ikat arah. Okay, ikat arah maksudnya arah awak punya teks yang membezakan antara dua ni adalah dia punya teks dia. Satu teks dia selari, satu teks dia mengufuk. Okay. So yang ini mengufuk lah sebab dia ikut dia punya teks ni mengufuk lah kalau ikat arah. Tengok teks dia ni kat sini. Okay, ni Okay, so ini untuk kedudukan. Macam tu. Awak tengok beza dia ni dua. Beza dia. Awak tengok je beza dia dekat teks saja. Itu saja.
Okey. Lepas tu kalau saya tak payahlah awak dimensikan banyak-banyak. Awak dimensikan uh, 3 jenis untuk pendimensian saiz, kemudian 5 jenis yang selebihnya lah. Tak payah banyak-banyak. Okey. Okey, sekejap Satu lagi masuk. Kejap Okey. Okey, ini contoh. Contoh Contoh saya, okay, contoh melukis. Saya tak pastilah awak boleh nampak jelas, kita harap-harap lah. Boleh nampak tak? Okay, ini contoh melukis. Okay, contoh melukis. Okay, yang ini lukisan. Saya tak pasti lah soalan nombor berapa. Tapi nanti awak kena buat lah. Okay, tengok. Kena buat ruang kelegaan. Nampak ruang kelegaan, nampak tak anak panah saya? Okay, ruang kelegaan kena buat. Okay, lepas tu buat anak panah. Awak ukur lah, nanti awak ukur. Kemudian kita mesti ada garisan sepadan yang ini tau. Nampak ni saya buat. Yang ini dalam lukisan ni penting. Dalam lukisan dia nak awak buat garisan sepadan ni. Garisan sepadan ni macam ni lah. Awak nak buat huruf kan. Awak buat macam ni, garis pakai pembaris buat 80. Macam tu lah. Tak payah ini garisan binaan Contoh ni 80. Macam tu lah. Garisan binaan, bukan garisan objek. Tapi yang 80 ni awak kena terangkan sikit. Okay, lepas tu, tengok betul-betul anak panah. Okay, anak panah mesti 1:3. Maksudnya yang, kejap Okay, 1:3, sekejap anak panah awak. Macam yang saya tunjukkan tadi. Kejap. Bagi yang baru masuk, ada yang leka. Okay. Ni anak panah awak yang tadi saya tunjukkan. Ni. Ni, mesti dalam keadaan macam ni. Ni ada yang baru masuk. Ni saya tunjukkan. Anak panah tak boleh macam ni. Okay. Nampak? Tak boleh macam ni. Tak boleh macam ni. Tak boleh. Dia kena yang ini. Tapi pakai pembaris cantik. Jangan ikut saya pula. Ni, nak yang macam ni. 1, kemudian ni sebelah 3. Awak agak-agak lah. 1, 2, 3. Macam ni. 1 bahagian. Lepas tu 3 bahagian. 1, 2, 3. Ni 1 bahagian ni besar dia sama dengan ni. Satu awak, tapi awak agak-agak lah. Besar ni kecil sangat. Mana awak boleh buat dengan sempurna. Kalau macam ni, yang ini 1, 2 tak nak. Ataupun 1, 1. Ni pun tak nak. Yang ini 1:1. Yang ini 1:2. Yang ini 1:3. Yang ini yang saya nak. Yang ini tak nak, yang ini tak nak. Faham? 1, 1 ni maksudnya sama besar je. Yang ni 1, 2. Nampak macam 2 kali ganda daripada ukuran ni kan? Saya nak 3 kali ganda daripada ukuran ni. Agak-agak. Okay? Lepas tu mesti hitamkan kat dalam ni. Saya tak nak macam ni. Okay? Okay, kemudian. Sekejap. Okay, sambung. Okay, sambung. Sekejap Okay. Ini ukuran untuk kelebaran. Okay. Kemudian, tak payah banyak-banyak lah. Okay, ini ukuran ni anak panah. Kena betulkan. Okay, hitamkan kat dalam dia. Boleh nampak tak? Hitamkan kat dalam dia. Lepas tu, apa lagi ni? Okay, lepas tu, pakai sikit hitamkan hitamkan ni. Saya tak pasti, tak nampak kot. Hitamkan Okay, lepas tu ini ukuran kedalaman. Nampak hitamkan yang awak tak berapa perasan. Okay, kedalaman. Lepas tu teks dia mesti berada dekat tengah-tengah. Buat ruang, kena padam lah. Buat ruang kelegaan, ruang
ruang dia untuk awak buat ruang ke kotak ke, untuk awak buat teks dia dekat tengah-tengah ni. Okay. Lepas tu yang ini untuk ketinggian. Ha, okay, ketinggian pun sama juga. Tak payah banyak-banyak lah. Puja, sama juga. Okay, sekarang ni yang saya nak buat ni apa? Jenis terjajar ke ekara. Okay, ini adalah terjajar. Okay, terjajar, terbalik. Okay, lepas tu okay, yang ini untuk buat uh, dia punya bulatan lah. Nak bagi dimensi kat bahagian bulatan dia. Tak kisahlah. Tapi ikutlah kesesuaian dia. Apa tu sudut dekat sini tak ada dia punya had. Awak agak-agak lah. Okay, lepas tu mesti ada anak panah. Lepas tu okay, tunjukkan. Ni kat sini. Okay. Kat sini sebenarnya saya nak tunjukkan dia punya jari, dia punya dimensi. Dimensi pula dia punya diameter. So, awak kena garis tu hujung ke hujung lah. Kalau jari, awak kena daripada lilitan ke pusat saja. Okay, ini untuk jari. Tapi kalau untuk diameter, awak kena buat garisan panjang sikit lah. Tunjuklah garisan diameter dia. Okay, ini contoh. Nanti awak buat lah. Okay, kedudukan. Ni kedudukan. Lepas tu diameter dia. Okay. Ini okay, ini contoh soalan. Okay, ini contoh soalan Okay, contoh soalan. Hari ni tak lama, sekejap je. Nanti awak habiskan Okay, ini contoh soalan dalam buku awak ni. Okay, contoh soalan, dia akan tanya. Okay, ni contoh. Namakan komponen pendimensian. So, awak kena namakan lah. Dia bagi awak fungsi, awak kena namakan. Ada yang satu ketika dia bagi awak fungsi, ada yang satu ketika pula, apa nama ni? Ada satu ketika pula dia bagi awak komponen, awak nyatakan fungsi. Tapi jaranglah berlaku. Okay. Yang ini dia menyatakan fungsi, awak kena tentukan apa nama komponen pendimensian. Okay, lepas tu ini lagi contoh soalan. Dia bagi tahu gambar, awak kena nyatakan X ni apa nama komponen dia. Ini adalah garisan tambahan, garisan pendimensian. Okay, kemudian dia bagi dua situasi. Awak kena nyatakan jenis-jenis pendimensian. Namakan sistem pendimensian. So, sistem pendimensian kat sini adalah terjajar dengan eka arah. Okay, terjajar, lepas tu eka arah kat sini. Okay, lepas tu ada lagi satu, dia disuruh awak nyatakan jenis-jenis pendimensian. Awak kena nyatakan jenis-jenis kat sini, jenis pendimensian apa, B jenis pendimensian apa, D apa, C apa dan seterusnya. Okay. Kemudian ini cara nak lukis. Cara nak lukis nanti awak akan buat sendirilah. Ni pendimensian untuk apa tu kelebaran, ni kedalaman, kedudukan, macam tu. Lepas tu ketinggian, ni pun sama kedudukan lagi. Okay. Lepas tu ini jari. Dekat dalam pun boleh buat juga. Tak semestinya dekat luar, dekat dalam pun boleh buat juga. Asalkan ada garisan penunjuk ni. Okay, garisan penunjuk. Okay, dan seterusnya. Okay, so nanti saya minta awak buat dalam buku modul habiskan sampai habis. Hari tu awak buat sampai sekejap sampai habis nanti saya bagi tahu kalau saya dah masuk kat dalam Google Classroom dia punya bila nak hantar nanti saya bagi tahu kat dalam Google Classroom tau. Bila nak suruh hantar. Sekarang ni awak buat dululah. Kalau dah siap, nanti tunggu. Sebab minggu depan saya dah nak masuk pandangan tambahan. Ada ramai lagi yang tak hantar kerja. Saya pun dah tak tahu dah nak cakap macam mana. Ni ini awak kena buat. Okay, awak kena buat. Tak payahlah banyak-banyak. Sikit pun tak apa. Yang penting awak kena tahu yang mana satu kelebaran, yang mana satu kedalaman, lepas tu ketinggian. Itu adalah dimensi saiz. Okay, lepas tu dimensi untuk diameter.
Kemudian jejari. Kat sini tak ada sudut. Okay. Yang seterusnya, ni soalan nombor 27 pula pun awak kena buat. Tapi pendimensian eka arah. Tadi pendimensian terjajar. Dia punya tulisan terbalik. Kan? Ni awak kena tengok betul-betul. Mesti ada. Pendimensian ni mesti ada. Ciri-ciri dia apa segala semua. Lepas tu, ini pendimensian eka arah. Eka arah awak punya huruf nombor awak ni mesti dalam keadaan yang mengufuk kalau eka arah ni. Okay. Lepas tu, last sekali awak kena buat ni lah. Ini awak kena dimensi. Yang ini awak kena dimensikan. Kalau awak dapat soalan macam ni dalam SPM, soalan ni nilai dia 20 markah lah. 20 markah pula, 10 markah lah. 10 ke? Kurang lah. Lepas tu, kejap. Markah 10 rasanya saya ni. 10, 15. Lebih kurang lah macam tu. Apa nama ni? Saya bagi awak tengok contoh lah. Nantilah. Bila saya ada masa, saya tunjuk awak contoh soalan. Sebab ini berat ni contoh ni. Sebab dia suruh awak lengkapkan pandangan atas, pandangan hadapan. Okay. Lepas tu 15 markah, 15 markah. Okay, 15 markah lah. Kemudian dia suruh awak dimensikan. Tapi awak kena tengok betul-betul tau. Ini penting ni. Kadang-kadang ramai pelajar tak perasan ni. Saya nak fokuskan kat sini. Okay, awak excited nak dimensi kan? Tapi awak lupa baca soalan. Awak tengok soalan dia. Lukis pandangan hadapan. Okey lah. Pandangan atas. Okey. Cantik. Dapatlah 15 markah. Contohlah bukan. Dapatlah 10 markah yang ni. Okey. Lepas yang ini dia kata dimensikan. Okey. Dimensikan apa? Pandangan tersebut mengikut sistem pendimensian terjajah. Okey. Pandangan tersebut. Okay. Dimensikan pandangan tersebut mengikut sistem pendimensian terjajah. Yang ini. Terjajah. Okay. So, kalau terjajah, awak kena hati-hatilah kat sini. Okay. Lepas tu, awak ada satu ketika dia akan tanya awak. Dia akan tanya awak pendimensian terjajah. Dimensikan pandangan atas. Maksudnya awak kena buat pandangan atas saja. Pandangan hadapan dengan sisi tak payah dimensikan. Tapi kalau awak dimensikan juga, salah lah. Okay, ada soalan macam tu. Ada soalan dia cakap dimensian terjajah, awak pergi buat eka arah. Lepas tu ada soalan dia minta awak dimensikan pandangan hadapan, awak dimensikan pandangan sisi. Pun salah. So nanti tak dapatlah 5 markah sebab kat sini 5 markah. Untuk dimensi ni 5 markah. Mungkin lah. Untuk awak lukis ni 10 markah. Okay. Kemudian yang seterusnya. Okay. Kalau yang ni lukis pandangan hadapan, pandangan sisi. Okay. Dimensikan semua. Kalau yang ni betul. Semua pandangan. Tapi berat ni kalau buat semua pandangan ni. Mengikut sistem pendimensian eka arah. Kena hati-hati. Buat bahagian ni awak kena baca betul-betul. Okay. Ada apa-apa pertanyaan tak? Hari ni sekejap je. Banyak pun. So saya minta awak habiskan melukis. Ikut yang saya ajar. Okay. Saya pun ada bagikan sebelum ni. Modul-modul ni semua saya akan bagi. Saya dah bagi. Lepas tu saya akan bagi tahu awak link masuk kat dalam Google Drive. Kat mana Google Drive, Google Classroom. Kat mana yang awak perlu hantar. Saya dah tak kuasa lagi dah nak follow up yang mana tak hantar pun semua. Saya dah tak kuasa. Nanti cukup masa kita orang ni cikgu-cikgu ada yang dah naik sekolah. Kalau pengetua minta laporan, saya bagi tahu je lah siapa yang tak hantar apa susah. Saya bagi tahu je yang saya dah buat apa semua tapi awak tak hantar, awak tak respon. Itu je saya bagi tahu. Yang lainnya saya tak boleh nak tolong awak. So minggu depan nanti saya akan masuk bab barulah. Bab yang minggu depan kena bagi tahu jugalah kawan-kawan awak. Sebab minggu depan masuk bab lukisan pandangan tambahan. Pandangan tambahan tu sangat susah. Okay, sangat susah. Dah lah susah saya kena ajar awak dalam keadaan macam ni. Lepas tu kalau awak daripada dulu awak tak buat, lepas tu sambung ortografik pun awak tak buat, lepas tu saya tak tahulah video-video yang saya bagi tu awak tengok ke tak, makin berganda-ganda lah ketidakfahaman awak tu.
So saya harap jangan skip-skip lah. Kalau skip kelas, make sure tengok video YouTube. Kalau awak tak dapat join kelas, tengok video YouTube. Tapi kalau join kelas lagi bagus sebab attendance awak saya hantar. Setiap kali awak online, attendance tu pengatur tahu. Memang ada attendance kat situ. Okay? Ha. Lepas tu bila awak view saya punya YouTube, saya tak tahu. Awak view sekejap ke, view lama pun saya tak tahu. Sebab awak tak buat kerja saya. Tak ada feedback yang tak hantar kerja ni. Aku tak tahu apa masalah. So hari ni itu saja. Kalau tak faham, apa-apa kemusykilan, boleh bagi tahu saya. Kalau ada soalan, snap, hantar. Itu sahaja daripada saya. Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada. Ada tak? Ada apa-apa nak tanya? Wendy, Rachel, uh, ya apa? Oh Yasian, Faiz, saya Faiz. Assalamualaikum Faiz. Zinni, Faiz pun hantar. Saya tengok ni ada hantar orang-orang yang hantar lah. Wendy tak pernah hantar ni. Saya pun tak tahulah Wendy apa masalah awak ni. Wendy tak pernah hantar. Ni baru first time ni Wendy join kan? Kerja Wendy semua Wendy tak hantar Wendy. Okay, tak apalah. Nanti apa-apa awak kena bagi tahu saya. Kalau boleh, nanti kalau boleh naik sekolah, mana-mana yang boleh saya panggil untuk awak datang sekolah, saya akan panggil awak lah. Kalau boleh panggil lah kan, nanti saya keluarkan surat. Maksudnya awak tak boleh belajar online, awak kena datang juga belajar dekat sekolah, saya akan buka kelas untuk awak tapi tak boleh ramai-ramai. Mungkin satu kelas 5 orang aja. Itu pun saya kena minta kebenaran dengan pengetua. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih kerana join kelas hari ini. Nanti saya akan maklumkan awak kemudian untuk kelas yang berikutnya. Okay, bye-bye semua. Bye-bye.